Contohlah kan tanya ustaz kat depan ni kan. Nama apa dah ustaz ni ya? Ustaz Kamal. Subhanallah, Ustaz Kamal. Biasa dengan ustaz ni. Dulu pernah belajar sama-sama dekat Kuza. Dulu panggil Kuza, sekarang Uniza. Maksudnya umur memang tak sebaya. Jadi ustaz ni glamour sebab pelajar antara pelajar yang tua. Maksudnya masa tu kan umur pelajar sekitar 20 lebih kan. Tiba-tiba masuk ustaz yang kurang muda, bukan tua. Minta maaf ustaz ya. Yang kurang muda, bukan rakan sebaya, rakan setua lah kan. Jadi bila tu Ustaz Kamal ni jadi glamour di kalangan pelajar. Maksudnya dia masuk dalam keadaan dia dah ada ilmu, orang yang dah ada pengalaman yang banyak, tiba-tiba masuk belajar sama-sama dengan kita kan. Okey, Ustaz Kamal contohnya lah kan, Ustaz. Satu hari Ustaz pergi buat medical check up sebab nak pergi ke ni. Nak nikah lah contohnya kan. Kan nak nikah kan, jaju je anggur. Orang rumah ada tak kat sini? Ada ah. Ini cerita dulu masa nak nikah dengan ustazah. Saya panggil ustazah jugalah kan. Mana satu ustazahnya kan. Okey, subhanallah. Tak apa tak apa. Saya gurau sikit. Okey, Ustaz Kamal nak buat medical check up. Lepas tu doktor pun check lah semua ni, daripada ujung rambut sampai ujung kaki check semua kan. Buat MRI, buat X-ray, buat semualah. Lepas tu bila dah check tu, doktor kata, Ustaz minta maaf, Ustaz Kamal, Ustaz ni dah tak lama dah ni, lagi sebulan je lagi masuk. Doktor cakap lagi sebulan je lagi. Jadi tak nak nikah lagi tu? Tak jadilah. Selama ni kita duduk dengar ustaz, ustazah, kita baca buku, kata mati tu bila masa, kita kata kita percaya. Tapi tak buat juga persiapan. Mati tu anytime, anywhere, mana-mana, bila-bila, macam mana keadaan akan mati. Tapi bila pergi jumpa doktor bagi bukti sekian-sekian, ada sekian-sekian, kita tak boleh buat apa-apa. Sebulan je masa, tak payah ada di hospital, ambil masa kat rumah je. Apa yang berlaku kepada Ustaz Kamal? Selepas doktor cakap macam tu, tinggal sebulan, apa yang berlaku? Oh, memang tidur dalam masjid. Update status dekat FB, siapa nak cari Dan, cari kat surau sekian-sekian. Cari kat masjid. Siang malam kat masjid. Dan mungkin masa tu jadi suami yang paling soleh lah. Tak ada dah marah, sekarang pun tak marah. Isteri pun cuti sebulan, tak apa, saya masak. Buat kerja apa semua, jadi isteri suami yang paling soleh. Dan mungkin kalau ada simpanan 20,000 lah masa tu, sedekah tak? Habis, sedekah habis 20,000. Kalau ada 40,000, 40,000. Sebab tinggal sebulan lagi, betul kan? Update status, saya minta maaf dengan semua orang dan saya maafkan semua orang. Yang kedua, saya halal hutang-hutang orang pada saya halal semua, anggap sedekah. Sanggup buat semua tu. Subhanallah. Maksudnya, mungkinlah lepas tu mulai siap malam. Yang biasa malam susah juga nak bangun. Ni bangun tengah malam boleh baca 2 juzuk. Kalau tak ada muka surat dah tidur kan. Puasa hari-hari, subhanallah. Sedekah, semua amalan kebaikan boleh dibuat. Ini suatu tanda apabila keyakinan bahawa mati itu sangat dekat. Mati itu bila masa, keimanan tentang mati itu sangat dekat, ia boleh mengubah seseorang itu. Boleh ubah, zahir batin dia boleh berubah. Subhanallah. Lepas tu cukup sebulan. Rasa macam okey ni kan. Ustaz pergi jumpa balik doktor tu. Doktor pun buka fail. Ustaz Kamal, Masya Allah, minta maaf, salah Kamal. Salah orang rupanya. Nama sama, Kamal bin apa semua sama, umur pun sama, salah fail. Jadi salah orang. Agak-agak nyosal tak hari tu sedekah 20,000 tu? Nyosal. Kalau boleh pergi jumpa balik orang tu kan, ada lebih tak? Itu hari ikhlas, ini hari kurang ikhlas sikit. Tak jadi nak mati. Tak jadi. Doktor kata sehat, ambil fail betul sehat, tak ada masalah. Dan agak-agaklah Ustaz, kembali asal tak perangai lama. Kan sebelum tu duduk masjid je. Kembalilah pada sama. Ada kedai mama, ada kat situ, ada kat mana-mana tempat lain kan.
Mungkin kembali semulalah kepada akhlak, maksudnya amalan-amalan yang lama, tidur yang sedap, makan yang sedap dan sebagainya. Sebulan tu makan pun tak sedap. Yang sedapnya zikir, baca Quran, itu yang sedap. Sebab itu kalau kita nak tengok, benda ni berkaitan dengan iman kan. Ada ketikanya iman kita naik tentang mati bila kita ziarah kematian. Bila kita ada orang terdekat, ada orang yang meninggal dunia. Bila kita hadir majlis ilmu cerita pasal kematian, iman kita meningkat. Inikah hadis Nabi SAW. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini akan bertambah dengan melakukan ketaatan ataupun ibadah. Dan iman akan berkurang bila melakukan maksiat. Sebab itu bila kita malam tu tak mampu nak bangun qiyamul lail, mungkin sebab siang kita ada banyak buat maksiat. Walaupun bukan maksiat yang nampak jelas, mungkin mata kita melihat banyak benda yang lara. Apa-apa yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Mungkin telinga kita hari ni banyak dengar gosip. Tak habis-habis cerita politik. Bila cerita politik, cerita pasal pemain politik, orang yang terlibat politik. Bukan kata tak boleh. Tetapi orang yang banyak bercakap perihal orang lain, dia akan kurang hisap diri dia. Orang yang kurang bercakap perihal orang lain, dia banyak hisap diri dia. Orang yang paling bertuah adalah orang yang banyak menghisap dirinya ketika hidup, maka ringan hisapnya di akhirat. Orang yang kurang menghisap dirinya di dunia, maka beratlah hisapnya di akhirat. Nabi bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap diri kamu sebelum kamu dihisap. Hidup ini waktunya beramal tanpa dihisap. Mati besok waktunya dihisap tanpa peluang untuk beramal lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu saya tanya tadi, kita bersiap sedia tak nak mati? Kalau orang tanya saya pun tak bersiap sedia. Saya nak share beberapa kisah. Saya pernah tanya soalan ni, saya pergi ke kawasan kampung contohnya. Adalah saya tanya, makcik-makcik dah ready belum nak meninggal? Adalah angkat tangan. Ustazah, cik dah lama ready, dia jawab. Ui, saya pun pelik kan. Umur cik berapa? Dah 80 lebih, rasa dah lama dah hidup Ustazah. Acik cakap acik dah ready. Ready dengan apa tu acik? Mana-mana acik bawa, dia kata. Mana-mana acik bawa beg ni. Mana-mana acik bawa satu beg. Kalau pergi rumah anak tak tinggal beg ni. Anak bawa pergi jalan mana-mana, beg ni mesti bawa. Apa yang ada dalam beg tu acik? Semua adalah kelengkapan untuk mati. Kain kapan, apa ni, kayu apa ni? Kain kapan, kapur barus betul ke Ustaz? Si baik betul. Nampak sangat tak tahu. Okey, semua itulah kapas, semua kelengkapan untuk meninggal ada. Siap 1,000 dalam beg tu Ustazah. Kotlah anak masa tu tak ada duit nak urus, anak cucu tak ada duit, tak nak nyusah. Hidup acik kalau boleh tak nak nyusah, mati pun tak nak nyusah. Saya kata, ya Allah, bagusnya acik. Tapi Ustazah, 2 orang dah guna beg acik tu. Pertama suami, yang kedua anak acik. Acik belilah yang baru. Rupanya yang acik sediakan sebelum ni untuk orang lain. Jadi insya-Allah lah Ustazah, kadang kita pelik jumpa orang yang macam ni. Yang dia buat persiapan ni zahir dan batin. Lepas tu acik usahalah sedaya upaya yang ustaz-ustaz ceramah, dia tak fikir benda lain. Fikir dia adalah untuk buat persiapan untuk mati. Tu yang datang kuliah ni Ustazah, kadang tak faham apa Ustazah cakap. Tapi sebab ustaz cakap siapa menuntut ilmu jalan ke syurga. Kan Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi acik harap mati dalam perjalanan ke, ada aksiden ke, kalau apa mati di majlis ilmu ke. Maksudnya ada orang yang bila dapat ilmu dia pegang sungguh-sungguh. Ustaz kata bersiap, ustaz tu tak bersiap sampai bila-bila, dia yang bersiap. Lepas tu subhanallah, saya ada jumpa juga, ada beberapa hamba Allah dikata, Ustazah, kelengkapan untuk saya mati saya letak dalam almari cermin dalam bilik saya. Bangun pagi tengok ada sepersalinan untuk mati, kain kapan semua lengkap. Jadi hari tu saya rasa mungkin ini hari yang terakhir. Saya cuba jaga lidah saya, mata saya semua. Lepas tu bila nak tidur saya tengok balik kain kapan semua tu sebab letak dalam bilik kan. Jadi saya mikir mungkin ini malam yang terakhir saya. Jadi saya pastikan sebelum tidur semua buat amalan bersiap sedia. Sebab mati tidur tu mati sementara, betul kan? Jadi pastikan baca Al-Mulk, kadang baca surah As-Sajadah, baca 3 kur dan sebagainya.
Sebab dia letak peringatan yang mati tu di dalam bilik dia. Subhanallah. Saya kira orang begini memang orang yang hebat, sebagaimana Nabi sebut. Nabi bersabda, orang yang paling bijak di kalangan kamu, orang yang buat persiapan untuk mati. Orang yang bersiap untuk mati ni bukan orang yang tak nak hidup, tapi dialah hidup yang terbaik. Orang yang bersiap sedia untuk mati, kehidupan dia sangat terbaik. Dia akan jaga silaturahim, dia akan memaafkan orang, dia akan segerakan bayar hutang, dia tak akan tangguhkan kebaikan. Jadi dia jadi excellent setiap hari, jadi mukmin yang excellent, orang yang ingat mati. Subhanallah, Allahu akbar.